Bertemu kembali di Wanita Hari ini. Hari ini kita bawakan topik pisah bilik, bukan pisah kasih. Ini antara ibu bapa dan juga anak mereka lah kan. Cabaran ibu bapa ini untuk tidur berasingan dengan anak mereka, nak melatih anak-anak mereka. Ya, betul tu Hawa. Dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Encik Zaid Mohammad selaku perunding motivasi kita. Hello Encik Zaid. Hello Gita, hello. Assalamualaikum Hawa. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Zaid kerana bersama kami. Baik, kita juga bersama dengan Puan Wan Nur Shakira Wan Musa selaku penulis buku pendidikan seksualiti kanak-kanak. Selamat tengah hari Puan Wan Nur Shakira. Okey, kena unmute mic Puan. Panggil Puan Wan ke macam mana tu? Boleh panggil saya Puan Wan. Terima kasih. Puan Wan. Okey, terima kasih Puan Wan. Kita mulakan dengan Encik Zaid dahulu. Baik Encik Zaid, pastinya ada dalam kalangan ibu bapa yang berpendapat hubungan semakin erat dengan anak-anak itu kalau sentiasa tidur bersama. Tapi bila sampai umur-umur tertentu perlulah diasingkan kan. Jadi apa pendapat Encik Zaid tentang tidur berasingan dengan anak ini? Silakan Encik Zaid. Okay, terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Okey, satu topik yang sering diperdebatkan di dalam masyarakat kita pada hari inilah. Sebab kita tersepit sebenarnya, kita masyarakat timur memang kita dengan pemahaman sebegini, iaitu di mana tidur bersama dengan anak-anak itu adalah salah satu bentuk bonding. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok, bonding tu berlaku semasa jaga, bukan semasa tidur kan. Malangnya ramai masa jaga tak kisah pun, pasal anak-anak pula masa tidur baru nak bonding ni. Sebab bagi saya ini satu pemahaman yang kita perlu perbetulkan lah. Terutama di zaman moden ni, banyak ancaman lain dari segi sexuality pula yang mungkin mengganggu keharmonian rumah tangga kita sebagai satu keluarga lah. Dan bila kita sebut pisah, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih, tahniah kepada pihak WHI kerana pilih topik yang saya rasa sangat cantik, iaitu pisah bilik bukan pisah kasih. Dalam tu pun dah ada jawapan dah tu kan. Boleh guna tagline tu untuk menjelaskan isu ni lah. Jadi maksudnya bila kita tengok tentang pemisahan ni, dua area lah. Pertama dengan ibu bapa, yang kedua ialah di antara anak lelaki dengan anak perempuan. So perlu dipisahkan juga. Mungkin kita boleh hurai dan dengan lebih lanjut cara-cara nantilah. Tetapi dari segi konsepnya, ini satu benda yang kita perlu titik beratkan, terutama di musim PKP ni, di mana semuanya terkurung dalam satu rumah. Benda ni perlu ditekankan dengan lebih urgent lagi berbanding dengan masa-masa biasa. Allahuakbar. Okey, baik. Dan seperti mana Encik Zaid katakan, bonding itu berlaku sewaktu anak itu masih berjaga, bukan sewaktu mereka tidur. Tetapi ialah hati ibu atau ayah itu bila tengok anak tidur, alah sweetnya, saya tak dapat orang kata meluangkan masa sepanjang hari kan lepas kerja dan sebagainya. Jadi nak tanya kepada Puan Wan lah, Puan Wan, pendidikan seksualiti ini masih lagi menjadi satu isu dalam sesebuah rumah bila ibu atau bapa ingin berkomunikasi mengenainya bersama dengan anak-anak. Tapi sebagai seorang penulis buku pendidikan seksualiti, pengalaman Puan Wan sendiri, seawal umur berapa Puan Wan mempraktikkan supaya anak-anak tidur berasingan dan kepentingannya, apa orang kata pros and cons, baik dan buruknya? Okey, terima kasih kerana pihak WHI kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang topik ini pada hari ini. Okey, bercerita tentang pengalaman saya dalam proses mengasingkan tempat tidur ni, saya bermula awal sebenarnya. Ketika anak umur setahun lebih, saya dah mula bercerita lah tentang mengasingkan tempat tidur ni kepada anak. Maksudnya melalui perbualan harian. Okey, nanti abang akan tidur bilik sendiri, dah tak tidur dengan Umi dengan Abi. Jadi bila umur anak 2 tahun dah win off, bercerai susu, saya pun asingkan tilam dulu. Sediakan tilam yang berbeza walaupun di dalam bilik yang sama. Okay, tilam untuk anak dan tilam untuk kami suami isteri. Jadi bila anak umur 3 tahun barulah saya asingkan bilik.
dia dah berada di bilik sendiri. Jadi dalam masa proses setahun, seketika umur 2 tahun hingga 3 tahun tu, saya dan suami tetap bercerita kepada anak. Okey, pas ni abang dah kena tidur di bilik sendiri, sentiasa bercerita. Dan saya pilihlah buku yang berkaitan dengan tidur di bilik sendiri, gunakan social story untuk kita terapkan mindset dalam diri anak-anak supaya dia bersedia secara mental. Sebab bagi saya, proses mengasingkan tempat tidur ni dia memerlukan persediaan cukup daripada anak tu sendiri, daripada segi fizikal, segi mental dan juga emosi. Sebenarnya adalah satu transisi yang baru dalam kehidupan mereka kan. Jadi dan ketika ini juga anak saya dah latihlah toilet training pada umur dia 2 tahun 6 bulan. Jadi dah mulakan proses toilet training. Dan seterusnya dalam perbualan harian lah kita sentiasa bercerita. Dan bila saya nak sediakan bilik anak saya tu, saya dan suami libatkan anak dalam proses penyediaan bilik tu. Maksudnya kita ajak anak tu hiaskan sama-sama. Okay, tanya anak dia nak bilik yang berwarna apa. So kami tanya. Kami cubalah memenuhi keinginan dia, cat mengikut yang warna kesukaan dia. Walaupun warna yang dia pilih tu hijau dan oranye macam tu. Walaupun bukan warna pilihan ibu atau ayah ya. Tapi tak apalah, sesuai dengan keinginan dia kita raikan. Dan anak pun jadi lebih excited untuk tidur di bilik sendiri kerana dia rasa itu adalah bilik. Pilih cadar, pilih hiasan, letak semua barang-barang peribadi dia dalam bilik tersebut. Dan juga kami ajak dia tampal-tampal bintang dengan bulan yang bersinar tu kan. Kita tutup lampu malam-malam jaga glow in the bersinar dark kan. tu. Okay, so dia macam jadi anak-anak jadi teruja. So sebabnya benda tu ada dalam bilik mereka sahaja, dalam bilik ibu ayah yang tak ada kan. Jadi kita sediakan juga suasana yang sesuai untuk anak. Macam anak saya tak suka gelap, jadi kita sediakan lampu tidur. Dan seterusnya kita lakukan semua rutin. Okey, maksudnya banyak lagi kita nak tahu daripada Puan Wan ni. Maksudnya prosesnya secara berperingkat lah. Betul. Kena ambil hati dari segi emosi dulu, bukan terus diasingkan begitu saja ya. Okey, baik Hawa, sebelum kita meneruskan perbincangan kita bersama dengan dua orang tetamu kita, kita ingin berkongsi bersama dengan anda laporan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Apabila anak sudah meningkat dewasa, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengasingkan tempat tidur. Ibu bapa pastinya dalam dilema untuk berpisah tempat tidur kerana bimbang anak akan menangis dan jatuh daripada katil. Walau bagaimanapun, pisah bilik mempunyai banyak kebaikannya. Antaranya, ialah anak dikatakan akan menjadi lebih matang dan berdikari selain mereka mempunyai ruang privasi sendiri. Ibu bapa tidak boleh membiasakan anak selesa tidur bersama, terutamanya apabila usia anak meningkat melebihi 6 tahun. Hal ini disebabkan pada usia sebegini, anak sudah boleh berbicara dan berpotensi untuk bercerita apa yang dilihat kepada rakan-rakan mereka. Menurut Azhari Ismail, kaunselor kanak-kanak dan keluarga, ibu bapa perlu mengajar anak untuk tidur di bilik berasingan ketika masih bayi. Ini bagi memastikan apabila menjelang usia 2 atau 3 tahun, mereka sudah boleh berpisah tempat tidur dengan ibu bapa tanpa ada sebarang masalah. Selain itu, ibu bapa juga perlu memastikan bilik untuk anak lelaki dan anak perempuan adalah berasingan. Ini kerana terdapat banyak kes yang melibatkan masalah seksual dalam kalangan kanak-kanak kerana tidak diasingkan tidur dari usia muda. Persoalannya, di usia berapakah anak patut berpisah bilik? Kenapa perlu kita tidur berasingan dengan anak-anak dan bagaimana cara untuk mengajar anak tidur sendirian? Persoalan yang ditanyakan dalam laporan itu tadi, seawal umur berapa sepatutnya anak itu tidur berasingan dengan ibu bapa? Oleh itu, Encik Zaid, kalau boleh terus jelaskan kepada kami. Okey, terima kasih. Saya tertarik dengan teknik Puan Wan gunakan tadi sebab saya pun guna teknik yang sama dengan anak-anak. Panduan saya ialah
sebuah buku yang saya baca semasa anak-anak sedang membesar, Raising a Happy and Unspoiled Child by Dr. Burton White. Buku ni dah lama tulis tapi sangat relevan. Dia menekankan tentang first 3 years of life tu. Dia akan mencorakkan masa depan anak-anak kita. Kalau tanya saya bila benda ni bermula, dia kena bermula hari pertama lagi. Dan memang kami amalkan sendiri, iaitu kami beli crib untuk anak-anak. Satu crib yang kualiti tinggi. Crib tu boleh gerak, dia boleh letak dalam bilik, macam dalam visual kita tu, boleh letak dalam bilik tetapi berasingan dengan katil ibu dan ayah. First 6 months boleh duduk dalam bilik tu sebab mereka perlukan perhatian kita, bangun tengah malam dan sebagainya. Tetapi mereka, anak kita tidak akan sekali-kali duduk tengah-tengah di antara ibu dengan ayah. Jangan biasakan mereka. Bukan kita tak sayang dia, tapi dari segi keselamatan pun banyak kes-kes SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, lemas terhimpit. Kita pun tak selesa. Saya confirm saya tak selesa kalau anak duduk tengah. Anak saya pula jenis buas, kejap tumbuk sana, kejap tendang sini. Kita tidur pun tak lena kan. Jadi letak dekat crib tu banyak kelebihan dia. Dia biasa duduk sendiri, dan crib tu kita ajar anak kita betul-betul tempat tidur, jangan tempat main pun situ. Maknanya bila dia ngantuk baru dia duduk dalam tu. Dan pengalaman kami tak ada drama. Tidur malam, anak tidur lena sampai pagi. Bila dia meningkat besar, everybody happy ya. Semua seronok lah. Dan yang bestnya, bila nak buat bilik sendiri, kita boleh tolak je crib tu masuk bilik dia. Jadi dia selesa dekat crib dia. Kanak-kanak ni dia nak satu ownership. Macam Puan Wan sebut tadi, memang kami buat juga color lah, cat lah bilik tu ikut kehendak mereka. Buatlah tema walaupun tak kena dengan jiwa kita, tutup mata je lah. Yang penting anak nak tidur dalam tu. Dan insyaAllah kalau buat macam ni berjaya insyaAllah. Okey. Tapi Encik Zaid, mungkin boleh saya tambah satu lagi soalan di sini. Bagi mereka yang kurang berkemampuan lah, mungkin rumah mereka tidak sebesar rumah orang lain, bagaimana situasi ni boleh mereka atasi? Mungkin anak itu tidak ada bilik berasingan, tak boleh cat bilik sendiri, tak boleh hias bilik. Macam mana boleh mereka lakukan ni, penglibatan anak-anak? Okey, paling minimum pisahkan katil. Kalau tak boleh pisahkan bilik, pisahkan katil macam sebut tadi. Dan kalau biasanya rumah saya rasa insya-Allah ada 2-3 bilik kan. Jadi jadikan satu bilik tu anak lelaki semua kat situ, satu bilik lagi anak perempuan, walaupun tak mampu bilik seorang satu. Saya pun masa dulu tak ada anak bilik seorang satu pun, berkongsi boys versus girls. Tak apa, belilah katil 2 tingkat tu, tak mahal pun saya rasa sekarang. Sekurang-kurangnya adalah pemisahan tu, adalah paling minimum pun katil lah, tak adalah duduk sekali kan. Saya faham. Betul, perlu ada caranya juga. Betul. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Baik, Puan Wan, bagaimana pula dengan ibu bapa yang rasa berat sangat untuk nak berasingan dengan anak-anak mereka? Kalau boleh Puan Wan kongsikan kesan-kesan negatif kalau bukan dari awal lagi mereka tidur berasingan dengan anak-anak mereka, menunggu masa yang lama sekali untuk berasingan. Boleh ulang soalan sebab saya kurang dengar. Okey, kalau boleh Puan Wan kongsikan kesan negatif kalau ibu bapa ini tidak tidur berasingan dengan anak mereka sejak di awal usia lagi. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Minta maaf ada silap teknikal kita dengar. Jadi pada saya memang banyak sebenarnya kesan buruk yang sekiranya kalau kita tidak asingkan tempat tidur antara ibu ayah dan juga anak-anak. Kenapa? Sebabnya terlalu banyak real case yang berlaku. Contohnya ketagihan pornografi, ketagihan unani, ketagihan seks, sumbang mahram, merumpul berlaku kerana kegagalan untuk asingkan tempat tidur antara ibu ayah dan juga anak. Kerana apa? Kerana anak ini telah terlihat aksi contohnya hubungan kelamin antara ibu ayah dan juga antara ibu dan ayah ketika di bilik tidur. Sebenarnya bila berkongsi satu bilik yang sama, memang besar risikonya ataupun kemungkinannya anak akan ternampak
hubungan suami isteri antara ibu ayah. Jadi pada saya kesan buruk yang paling utama adalah bila berlakunya gejala-gejala yang berkaitan dengan seksualiti ini disebabkan tidak diasingkan tempat tidur kerana adanya rangsangan visual yang merosakkan kognitif anak. Rangsangan visual yang tak sepatutnya anak terima pada umur 2, 3, 4, 5 tahun. Memang ada real case kan yang saya terima daripada salah seorang ibu ni, dia mengadu bahawasanya anak dia ni suka sangat berbogel di hadapan di rumah. Dia cuba, dia tak tahu kenapa anak ni suka berbogel dan ketagihan onani juga. Bila diselidiki puncanya, sebenarnya mereka masa kecil anak ni tidak diasingkan tempat tidur. Lalu anak ni telah menyaksikan hubungan suami isteri dan juga melihat anak ayahnya berbogel. Jadi ini adalah salah satu kesan yang sangat buruk untuk anak. Dan yang keduanya, anak tu sekiranya kita tidak asingkan awal-awal, anak tu akan rasa tak berdikari, kurang keyakinan diri sebenarnya. Jadi bila kita asingkan awal-awal sangat membantu anak tu membina keyakinan diri dan merasa bertanggungjawab. Okey, memberikan impak terhadap perkembangan kognitif seorang anak ya. Okey, betul. Baik. Okey, baik Hawa. Kalau kita lihat, mungkinlah ramai dalam kalangan ibu bapa melihat situasi ini adalah anak saya masih kecil, dia tak faham apa-apa. Tetapi daripada apa yang Puan Wan kongsikan, anak yang kecil tu masih boleh, kesannya adalah kesan masa jangka panjang. Disebabkan itulah kita ada dalam laporan tadi menyatakan yang ia memberikan ia menyumbang kepada masalah seksual ketika anak-anak itu membesar. Betul, sebab kita tahu kalau kanak-kanak ini ingatan mereka cepat diserap seperti sponge kan. Betul. Okey, baik, sebelum kita panjangkan perbincangan kita ini, ayuh kita saksikan pandangan penonton kita mengenai topik kita pada hari ini. Bila anak-anak semakin membesar dan berumur 2 hingga 3 tahun, perkara pertama ibu dan ayah perlu lakukan adalah dengan mengasingkan tempat tidur anak-anak. Tak perlu untuk berkongsi bilik tidur bersama dengan ibu dan ayah. Kerana zaman sekarang anak-anak membesar di zaman IT yang serba canggih, so diorang punya pemikiran cepat matang dan cepat berkembang. Tambahan lagi sekarang terlampau banyak kes pornografi di kalangan anak-anak remaja. Anak-anak yang wajiblah untuk berpisah dengan kita di lain bilik, dia berumur dari 5 tahun. Sebab dengan masa 5 tahun, anak-anak masa tu dia boleh berfikir sebab dia sudah mula sekolah dan dia akan bermulakan pergaulan dengan kawan-kawan. Pada pendapat saya, umur anak yang sesuai untuk tidur secara berasingan adalah ketika anak berusia 2 hingga 3 tahun. Mahupun sejurus selepas anak berpisah susu daripada ibu adalah waktu yang sesuai untuk melatih anak tidur secara berasingan. Boleh mendidik anak-anak tentang penjagaan aurat dan sikap malu, even di kalangan ahli keluarga mahupun bila bersama dengan orang lain yang bukan muhrim. Kita ingin mewujudkan satu model lain in privacy antara kedua ibu bapa dan juga anak-anak. Kerana kita sebagai ibu bapa, kita tidak mahu anak-anak melihat ataupun terlihat hubungan yang dilakukan oleh kedua ibu bapa di dalam bilik. Yang kedua, kita ingin melatih anak hidup secara berdikari dan juga kita ingin melatih anak menguruskan diri, sama ada menguruskan barang dalam bilik ataupun hal-hal yang lain. Okey, itu pendapat mereka tadi dan kami sempat juga mendapatkan pendapat anda melalui laman Facebook WHI. Hamimi berkata, cara saya pisahkan anak-anak dara saya tidur asing ialah saya hias bilik anak-anak saya secantik yang saya mampu. Anak-anak hias sekali tanpa stiker-stiker dan time itulah puji bilik tidur itu cantik dan pujuk anak untuk tidur. Ini cara Encik Zaid dan Puan Wan kongsikan tadi. Dan Puan Syah pun berkongsi yang anak perempuan saya asingkan tidur pada
pada umur 5 tahun dan dia sudah pun membiasakan diri. Sekarang anaknya sudah 10 tahun. Sedikit sebanyak melatih anak-anak tu untuk berdikari, Ya, kan? betul. Baik, Encik Zaid, cabaran kepada ibu bapa ni ada lagi satu, nak menjawab soalan daripada anak-anak pula. Bagaimana kalau contoh situasinya, seorang anak ni bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ayah boleh tidur dengan ibu, kenapa adik tak boleh?" Macam mana nak jawab tu, Encik Zaid? Ya, saya pun tengok video tu. Pening juga kita nak jawab, kan. Itulah contoh zaman sekarang, kanak-kanak dia EQ dan IQ dia tinggi. Okey. Pertama sekali kita kena cari jalan lah untuk jawab. Jangan kita marah dia pula. Jangan tanya soalan macam tu. Itu pun pengajaran negatif tentang seksualiti, kan. Kalau teknik saya tanya balik. Saya tanya balik, adik rasa kenapa? Baik kita tanya balik sebab apa? Kita nak ukur tahap pemahaman dia setakat mana. Kadang-kadang mereka akan jawab, "Oh, yelah," ataupun adik-beradik lain tolong jawab, "Yelah, mak dengan ayah kan dah kahwin. Kalau awak dah kahwin nanti bolehlah tidur sama-sama." Cukup setakat tu. Tak perlulah kita push lagi, kan. Kalau mereka jawab pun tak tahu, kita boleh jawab macam tu. Kita kata dalam Islam membenarkan orang dewasa, lelaki dengan perempuan yang dah kahwin tidur sama-sama, bukan sebab takut, tetapi untuk membina hubungan. Cukup setakat tu. Sebab anak-anak dia, kecuali dia tanya lebih lanjut, kita jawablah. Kita jawab mengikut kadar umur masing-masing. Yang penting kita jawab, curiosity dia tu tinggi. Betul. Kalau kita tak jawab, nanti agak-agak dia cari kat mana jawapan tu. Betul. Dia masuk internet, masa tu habislah. Keluarlah segala jenis jawapan yang mungkin tak sesuai. Ya, betul. Jadi jawablah setakat kemampuan paman anak-anak. Komunikasi itu pentinglah, tidak kira umur, kan, yang kecil ataupun yang dewasa. Baik, Puan Wan, selain daripada kesan sosial akibat anak-anak ini tidur bersama dengan ibu atau ayah, apakah kesan psikologinya terhadap anak itu? Tadi Puan ada berkata memberi kesan terhadap perkembangan kognitif, tetapi secara orang kata lebih mendalam kesan psikologinya. Okey, untuk anak-anak yang bila kita lambatkan untuk mengasingkan tempat tidur mereka, daripada segi kesan psikologinya sebenarnya memang laku anak tersebut, cara keyakinan diri. Bila kita asingkan tempat tidur antara ibu ayah tu, menunjukkan bahawasanya ibu ayah yakin dengan kemampuan anak untuk berdikari. Okey, tidur di bilik sendiri secara automatiknya kesan ini akan bertambah dan juga menjadi lebih berkesan. Mereka dah ada bilik sendiri, so mereka perlu bertanggungjawab dengan bilik mereka sendiri, menjaga kebersihan, menjaga kekemasan. Jadi daripada segi psikologi sebenarnya memberikan mindset kepada mereka bahawasanya mereka sudah boleh berdikari. Mereka boleh yakin dengan diri mereka sendiri. Walaupun dengan proses yang nampak macam ringkas, asingkan tempat tidur, tapi sangat membantu anak-anak untuk menjadi lebih yakin dan juga percaya dengan kebolehan diri mereka sendiri. Itulah antara salah satu kesan psikologi anak-anak. Okey, baik. Itu kesan psikologi yang positif yang kita lihat kalau tidur berasingan sejak awal lagi. Tapi kepada Encik Zaid pula, bagaimana kesan positifnya kepada ibu bapa apabila sudah diberi latihan seperti itu kepada anak-anak mereka? Adakah antaranya keyakinan mereka terhadap anak-anak yang mengatakan mereka ini mampu berdikari? Betul, setuju. Ini bentuk latihan, kita kena tengok dalam jangka masa, dalam konsep yang besar lah. Bukan setakat tidur, bangun, tetapi lebih kepada kehidupan itu sendiri. Sebab satu hari nanti anak-anak kita akan jadi orang dewasa. Mereka akan tinggalkan kita. Ini melatih mereka untuk mampu berdikari dalam apa jua keadaan sekalipun. Contohnya, kalau anak-anak masuk asrama, ini tak jadi masalah lah sebab itu latihan yang masa mereka remaja, kan. Tetapi bila dah masuk universiti, macam even belajar luar negara dan sebagainya, sedikit sebanyak kesan latihan semasa kecil sebegini akan membantu kekentalan jiwa mereka. Sebab salah satu elemen tidur sendiri ialah melawan perasaan takut.
kan, dia takut tidur sendiri. Jadi dia akan dapat satu skill, satu kemahiran bagaimana dia lawan perasaan takut tersebut. Dan apabila mereka berada di tempat yang tak biasa, contohnya di luar negara ke ataupun di college nanti ke, ini tak jadi masalah kepada mereka. Pengalaman saya sendiri, saya pernah nampak satu kes di mana seorang lelaki dewasa terpaksa keluar daripada asrama peringkat college kerana tak boleh duduk dengan orang lain, tak boleh duduk ramai-ramai sebab dia ada satu kesan psikologi lah. Apabila kita kaji, rupanya anak ni terlalu rapat dengan ibu bapa dia sehingga peringkat sekolah, saya tak tahu sekolah menengah sehingga kan, sekolah menengah mungkin taklah, sekolah rendah masih tidur dengan ibu bapa. Jadi kesan dia sangat jauh kepada ibu bapa yang melihat ni. Jangan kita fikir benda ni benda simple. Jangan kita fikir alah tidur sama-sama je pun apa kan. Kesan dia sangat jauh sehingga ke peringkat dewasa nanti. Saya setuju dengan apa yang Encik Zaid katakan, dan ada juga laporan yang mengatakan yang anak-anak yang tidur bersama dengan ibu bapa terlalu lama menjadi anak-anak yang anxious, yang gelisah apabila mereka dewasa, dan itu menjadi masalah buat anak itu sendiri, bukan ibu atau ayah itu. Baik, Encik Zaid, mungkin di penghujung ini daripada Encik Zaid dan Puan Wan sedikitlah tips bagi ibu bapa yang masih lagi isu ini menjadi cabaran buat mereka. Apa yang boleh mereka lakukan? Okey, kepada ibu bapa yang merasa topik ni kena dengan dia, ambillah tips-tips yang kami share ni, dah banyak lagi tips di luar sana. Carilah jalan macam mana pun kita pisahkan anak-anak kita. Bukan setakat macam saya sebut tadi, ini bukan setakat dari segi sexuality semata-mata, walaupun itu penting tetapi juga bonus dari segi berdikari, dari segi kepimpinan diri, keyakinan diri, banyak akan membantu. Dan kita sendiri sebagai ibu bapa pun rasa lega sebenarnya bila anak-anak tak berkongsi bilik dengan kita kan. Banyak kebebasan yang kita boleh lakukan, tak perlu risau anak-anak terlihat benda-benda yang tak sepatutnya, dan jauh lagi kesan dia dalam kehidupan tu sendiri. Macam Sudita sebut tadi, anxiety tu kan, dia akan membantu membina anak-anak yang berdikari dari sudut kepimpinan, sudut ketahanan diri, sudut kekentalan jiwa, yang akhirnya akan membina anak-anak yang berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik Puan Wan Fleur, kata-kata semangat kepada ibu bapa di luar sana supaya kental dan kuatlah untuk melatih untuk berpisah tempat tidur bersama anak mereka. Okey, untuk ibu ayah yang bersedia untuk asingkan tempat tidur anak-anak, sebenarnya yang pertama sekali memang kita sebagai ibu ayah yang kena bersedia dulu dari segi mental dan juga emosi, sebab proses mengasingkan tempat tidur anak ni adalah satu transisi yang sangat memenatkan, memang memenatkan, dan juga boleh mengambil masa yang agak panjang, berbeza mengikut anak masing-masing. Jadi percayalah, biasalah ada berkata patah, susah-susah dulu, bersenang-senang kemudian kan. Apabila saya pun sendiri, bila saya dah mula asingkan tempat tidur anak sulung saya, anak yang kedua pun senang mengikuti abang sulungnya tidur bersama. Jadi alhamdulillah kedua-dua anak saya dah boleh asing bilik tidur. Cuma prosesnya berbezalah mengikut anak-anak. Mungkin anak pertama saya agak lambat sikit, anak kedua saya cepat sedikit. Cuma kita kena terima anak-anak tu berbeza proses penerimaan dia, dan juga kita kena sediakan anak-anak dari segi persediaan emosi, mental dan juga fizikal. Bukan sekadar terus kita lompat, jom kita tidur, tidak. Kita perlukan step-step yang maksudnya yang baiklah untuk anak-anak tu dapat menghadapi satu transisi yang baru. Jadi pada saya harap ibu ayah ada kesedaran untuk asingkan tempat tidur, walaupun hanya satu bilik di rumah. Kita boleh asingkan tilam macam cadangan Tuan Zaid tadi. Kita cuba cari inisiatif supaya proses ini dapat kita lakukan demi kebaikan anak-anak kita juga. Persediaan berperingkat dan persediaan ibu dan bapa itu sendiri. Betul. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Zaid Mohammad, pending motivasi, dan juga kepada Puan Wan Nur Shakira Wan Musa, penulis buku pendidikan seksualiti kanak-kanak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dan jaga diri Encik Zaid dan Puan Wan. Kami berharap perkongsian hari ini telah membantu anda dan memberikan pencerahan juga
sebagainya. Dan semoga kita boleh membincangkan tentang isu ini dengan lebih terbuka. Betul. Kalau kita lihat, jangan fokus pada kesan negatifnya saja, fokus apa kesan positifnya, kebaikan kepada anak-anak ini apabila sudah dilatih untuk berdikari sejak awal lagi. Betul lah, tak mudah. Mungkin kami yang belum ada anak ni tak faham kita pun belajar kesusahannya, juga, kan, tapi kita cuba kerana pisah bilik bukan pisah kasih. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini.